Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang ke-376. وعن السائب ابن يزيد رضي الله عنه أن معاوية قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. Rawahu Muslim. Dari As-Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu bahwasanya Muawiyah qala lahu, Muawiyah berkata kepadanya, "Idza shallaital jumu'ata fala tasilha bi salatin." Apabila kamu telah selesai Jumaat, itu salat Jumaat, fala tasilha bi salatin, jangan kamu sambung, minal wasli min babin darab. Jangan kamu sambung bisalatin dengan satu salat yang lain. Bisalatin hatta tatakallama atau takhruja. Sehinggalah kamu bercakap-cakap ataupun kamu keluar. Takhruj maksudnya keluar daripada saf. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amarana bidzalika, memerintahkan kami, telah memerintahkan kami dengan perkara itu. Alla tusala salatun bisalatin, supaya tidak disambung satu salat dengan salat yang lainnya, hatta natakallama au nakhruja, sehinggalah kami natakallam bercakap-cakap, au nakhruj ataupun kami keluar. Rawahu Muslim. Wa qad warada musarrahan, dan juga telah diriwayatkan secara sarih oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah, hatta tatakallam atau tataqaddama thalathan, sehinggalah kamu bercakap-cakap, tatakallam atau tataqaddama, atau kamu melangkah 3 langkah ke depan. Tataqaddama thalathan maksudnya berpindah saf 3 langkah ke hadapan. Jadi hadis ini hadis Muslim sahih adalah karahatu wasli salatin nafilati walau ratibati bi salatil fardi, adalah makruh untuk menyambungkan suatu salat sunat walau ratibah, walaupun sunat yang ratibah, yang mengiringi salat fardu dengan salat fardu itu sendiri, hatta yakhruja fayusliha bil bait, sehinggalah dia keluar dan dia salat di rumahnya, sehingga dia keluar dan salat di rumahnya, kama huwal afdal, sebagaimana yang afdal. Ataupun dia memisahkan salat yang fardunya itu dengan salat yang sunatnya, bi azkar salah, dengan zikir salat al-maktubah yang wajib. Fa inna lisyari'il hakim nazaran litamyiz bainal fardi wan nafli, kerana syarak yang hakim, itu syari' Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana, nazaran litamyizi bainal fardi wan nafli, melihat bahawasanya hendaklah dipisahkan antara kefarduan dan kesunatan. Kefarduan dan sunat. Wa bainal ibadat ba'daha an ba'd, dan di antara ibadat antara satu sama lain. Jangan disambung-sambung ibadat tersebut. Li'alla yashtabihul fard bi ghairihi, supaya tidak terkeliru orang antara fardu dengan yang sunat. فربما مع الجهل وتطاول الأمر زيد في الفرائض ما ليس فيها, kerana akan berlaku kejahilan
orang akan menyangka bahawasanya salatnya itu panjang, maka orang akan menambah daripada kefarduan benda yang tak sepatutnya. Al-hikmatu fi zalika wallahu a'lam, dan adalah hikmah daripada memisahkan yang fardu dengan yang sunat dengan bercakap-cakap ataupun pindah tempat. Antaranya wallahu a'lam tamyizul ibadat, untuk memisahkan ataupun membezakan antara satu ibadat dengan ibadat yang berikutnya, dan membezakan antara yang sunat dan fardu. Lidha naha 'anis siyam qabla Ramadan, sebab itulah dilarang berpuasa sebelum Ramadan. Sebab itulah dilarang berpuasa 1 hari ataupun 2 hari sebelum masuk Ramadan. Walahu nadhairun kathiratu bisyar'i. Al-mustahab anna al-musalli al-jumu'ah yusalli, dan adalah mustahabnya orang yang salat Jumaat itu salat sunat di masjid, kama kana an-nabi yaf'aluhu, sebagaimana yang Nabi lakukan. Walakinnahu la yasilur ratibah, tetapi dia tidak menyambungkan yang fardu tu dengan yang ratibah, yang sunat. Wa innama yusalliha ba'da kalam, sesungguhnya dia salat lepas dia bercakap-cakap. Wa minhu azkar as-salatil masyru'ah ba'daha, antaranya adalah selepas daripada zikir yang masyru'. Qala al-ulama, telah berkata para ulama, al-aula, yang lebih aula, lebih utama, at-tahawul, iaitu berpindah tempat, li salatin nafilati an makani salatil faridah, hendaklah dia berpindah tempat daripada salat yang fardunya itu. Fa fihi takthiru li mawadi' salah, antara faedah lainnya, maka digalakkan untuk memperbanyakkan tempat kita salat dan memperbanyakkan tempat kita sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Liyashhada lahul makanan, supaya dua tempat ini menjadi saksi kepada kita pada hari akhirat besok yang kita sujud ke tempat itu. Wa qad akhraja Abu Daud, dan telah dikeluar dalam hadis Abu Daud daripada hadis Abu Hurairah marfu'an, ayajizu ahadukum an yataqaddama aw yata'akhkhara aw an yaminihi aw shimalihi fi salati, ya'ni subhah. Adakah seseorang kamu itu lemah daripada untuk kamu yataqaddam atau yata'akhkhar, untuk kamu ke hadapan ataupun ke belakang ataupun ke kiri, ke kanan ataupun ke kiri. Fi salah. Wa sakata anhu Abu Daud wa ma sakata anhu fa huwa indahu salih. Dan hadis ini didiamkan oleh Abu Daud. Maksud didiamkan oleh Abu Daud tidak menyatakan hukumnya. Semua hadis yang Abu Daud diam hukum kepada hadis dalam sunannya itu, maka dia adalah salih. Qala al-Bukhari fi sahihihi yuzkaru an Abi Hurairah yarfa'uh. Al-Imam al-Bukhari meletakkan di dalam sahihnya, menyebutkan daripada Abu Hurairah, la yatatawwa al-imam fi makanihi, tidaklah seorang imam itu salat sunat di tempatnya. Maksudnya imam pun begitu, lepas dia dah jadi imam, dah bagi salam, maka jangan dia salat sunat dekat tempat dia itu, pergi pindah tempat lain. Qala Syekhul Islam wa sunnatu, dan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan sunatnya itu mengasingkan ataupun memisahkan di antara kefarduan dan sunat fil jumu'ah wa ghairiha, sama ada salat Jumaat ataupun selain daripada Jumaat, kama sabata anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yaf'alu ma yaf'aluhu kathirun minan nas, dan jangan dia buat sebagaimana yang banyak orang buat. Mimman yasilas salam bi rak'atay sunnah, iaitu lepas dia bagi salam dia terus bangkit salat sunat 2 rakaat. Fa inna hadha rukubun li nahyihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ini masuk di dalam larangan hadis ni tadi. Wa min al-bu'd 'an riya' ومن تعويد الأولاد والأتباع على الصلاة ليكون المصلي لهم قدوة صالحة. وفي هذا من الحكمة تمييز بين الفرد والنفل, maka hikmahnya membezakan yang fardu dan yang sunat, kama yumayyizu bainal ibadat wa ghairiha, sebagaimana diasingkan ataupun dibezakan di antara antara ibadat dengan ibadat yang lainnya. So adalah menjadi sunnah
setelah daripada kita solat di tempat itu yang fardu, jangan dia sambung terus solat sunat. Bagi ada gap dengan bercakap-cakap ataupun memindah ataupun berpindah tempat. Yang bercakap-cakap itu boleh juga dikira zikir lepas mayang tu. So lepas zikir lepas solat, baru sambung berikutnya solat sunat. Yang afdal, al-aula, yang aula pergi pindah tempat. Aula, lebih utama pergi pindah tempat. Kerana hadis yang kita sebutkan tadi, itu memperbanyakkan tempat sujud. Lepas Jumaat. Jamak ke qasar? Orang musafir, adakah dia boleh untuk Jumaat dan jamak sekali qasar dengan asar? Boleh tak boleh? Ha? Wallahu a'lam. Sebahagian para ulama tak membenarkan kerana mereka mensyaratkan sama ataupun mereka mensyaratkan jenis salah salat Jumaat satu, dia tak sama, dia Jumaat dia lain. Kan? Salat Jumaat ni dia lain. Dia ibadat mustaqillah. Macam kita sebutkan sebelum ni, ibadat mustaqillah, ibadat berasingan. Dia bukan ganti Zuhur ya. Tapi pada hari Jumaat, ianya salat Jumaat. Maka dia tak boleh jamak dengan asar. Wallahu alam. Tapi tak ada dalil yang jelas dalam masalah ini. Sebahagian para ulama mengharuskan. Kerana tidak menjadi apa-apa masalah, lepas dia habis salat Jumaat yang tadi itu dua, kemudian dia jamak dan qasar untuk asar. Wallahu alam. Khilaf di kalangan para ulama. Bagi yang mensyaratkan mesti salat satu niat dengan imam, lagilah tak boleh kan. Maksud satu niat dengan imam, imam tadi itu salat fardu Jumaat dan tidak qasar. Dia memang asalnya dua. Maka dia tak boleh berlainan niat. Tapi macam kita sebutlah, tidak ada dalil. Mesti mensyaratkan niat makmum mesti sama dengan niat imam. Wallahu a'lam. Dia boleh untuk salat lepas daripada Jumaat asar jamak qasran dengan qasar apabila dia bermusafir. Wallahu a'lamu bis-shawab. Berikutnya, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ightasala, sesiapa yang mandi, man ightasala thumma atal jumu'ata, kemudian dia menghadiri Jumaat, fa salla ma qaddara lahu, kemudian dia salat apa yang dia mampu lakukannya. Itu salat mutlak yang macam kita sebutkan pada kuliah yang lalu. Bukan salat qabliyah ya. Dia salat mutlak. Iaitu sunat ma qaddiralah. Berapa banyak yang dia suka, yang dia larat, buatlah sehingga imam naik mimbar. Thumma, kemudian, ansat, dia diam. Ansat, hatta yafrughal imam, sehingga imam telah selesai min khutbatihi, daripada khutbahnya. Thumma, kemudian yusalli ma'ahu, kemudian dia salat bersama dengan imam Jumaat. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati ukhra. Jumu'atil ukhra, diampunkan dosanya Jumaat, antara Jumaat yang sekarang ni, yang sedang buat Jumaat itu, sehingga Jumaat yang berikutnya. Wa fadlu 3 ayyam, ditambah 3 hari.
Rawahu Muslim. Jadi hadis ni, hadis Muslim sahih. Dia menceritakan kepada kita tentang satu mandi hari Jumaat. Kemudian dia salat sunat. Kemudian diam. Kemudian salat bersama imam. Faedahnya diampunkan baginya dosa dia antara Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya, dan ditambah bonus 3 hari. Inna man irtasala, siapa yang mandi kemudian mendatangi salat Jumaat, fa shalla ma qaddara lahu, dia salat apa yang mampu baginya sementara nak menunggu khatib berkhutbah, summa ansat, kemudian dia diam mendengar khutbah sehingga khatib habis daripadanya, kemudian salat bersama imam, diampunkan baginya dosa yang disebutkan tadi. Itu faedah pertama sekali lah. Al-Ghufran, yang dimaksudkan Allah ampunkan dosanya itu, sepakatlah kita dah banyak dah hadis yang seumpama ini, adalah dosa-dosa yang melibatkan dosa kecil. Yang melibatkan dosa kecil. Adapun dosa besar, hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Murattabu ala hadhihi al-a'mal al-hamidah li salatil jumu'ah. Yang dikatakan keampunan Allah tadi itu apabila dia buat apa yang disebut dalam hadis. Kalau nak keampunan ni, dia kena buat sebagaimana hadis sebut. Ightisal, mandi. Kemudian pergi ke masjid. Kemudian salat sunat, ma tayassara fi makaniha. Kemudian diam dengar khutbah, kemudian salat Jumaat, baru dapat keampunan Allah seminggu. Tambah 3 hari tadi tu. Istihbab al-ghusl lil jumu'ati wa taqaddama al-khilafu fi wujubihi. Dan hadis ni juga menyatakan mustahabnya mandi Jumaat. Mandi Jumaat kita dah sebut ke belum? Tak sebelum ni. Mandi Jumaat wajib ke tak? Majority sunat lah, mustahab. Majority para ulama menyatakan mustahab. Kerana ada hadis man tawadda'a, sesiapa yang berwuduk, man tawadda'a fa ahsana al-wudu, siapa yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya, summa atal jumu'ah, kemudian dia datang Jumaat, dia tak kata mandi, dia kata wuduk. Siapa yang wuduk dan memperelokkan wuduk dan pergi Jumaat, maka dalil tu jadi dalil sarif. Dalil tu mengubah kepada hukum dalil yang nampak macam wajib. Mandi Jumaat. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumaat itu wajib bagi setiap orang yang dah balik, cukup umur. Wajib mandi. Tapi dengan adanya hadis yang lain yang menyatakan siapa yang berwuduk dan memperelokkan wuduk kemudian mendatangi Jumaat, itu menunjukkan bolehnya dia tak mandi. Dia hanya berwuduk dan dia hadir untuk salat Jumaat. Wasahih annahu mustahab. Jadi ada khilaf ulama kat situ. Sebagai ulama mewajibkan mandi Jumaat. Sebagai ulama mewajibkan. Wasahih, yang sahihnya mustahab. Illa fi haqqin man fihi raihatun kariha. Melainkan pada orang yang bau busuk. Yu'zi bihal musallin. Melainkan bagi orang yang badannya bau busuk, yang akan menyakitkan orang yang sedang salat yang lain. Fayata'ayyan alaihi al-ghusl, maka hendaklah dia mandi. Sebab itu suruh mandi. Sebab itu Nabi suruh mandi. Mandi dalam Islam ni harus. Tapi dalam hadis Nabi kata wajib atas setiap orang Islam itu mandi seminggu sekali. Ala kulli muslim, adalah wajib atas setiap orang Islam itu mandi seminggu sekali. Yang mandi seminggu sekali itu Jumaat. Sekarang para ulama sebut Jumaat. Mandi harus. Mandi tak wajib, dia harus. Malaikat mandi wajib. Tapi apabila dah badan bau busuk, seminggu tak mandi, dia kena mandi. 1 hari dia kena mandi. Duduk Malaysia tak sama dengan duduk dekat negara iklim yang panas. Negara Arab. Negara Arab, dia taklah peluh macam kita ni. Peluh kita ni panas dan lembap kan. So bila berpeluh tu dia menyebabkan bau badan.
Orang Arab, orang luar negara mai datang Malaysia, dia buat perangai dia tak mandi. Lepas tu datang Jumaat, eloklah. Masjid pula sempit. Lagilah. Hak ni yu'zi. Hak ni menyakiti orang Islam yang lain. Ada hadis seorang datang ke masjid Jumaat bau busuk, Nabi suruh dia balik mandi dan Nabi kata wajib mandi. Sebab tu datang hadis wajib mandi hari Jumaat tu. Disebabkan adanya orang datang hak tak mandi, bau busuk. Kita dah lalulah bab ni. Ulama qiyas kepada semua perhimpunan orang ramai mesti sunat mandi. Maka datang datang sunat mandi hari raya. Datang sunat mandi apa-apa saja. Apa-apa saja yang ada perhimpunan ramai, sunat mandi. Sehingga salat kusuf, salat gerhana matahari, gerhana bulan, orang datang masjid ramai-ramai, mandi. Sebab adanya perhimpunan orang ramai. Maka Islam suka untuk jaga benda ni semua. Sebab tu jangan datang ke masjid makan bawang. Bila makan bawang, bau busuk. Walaupun kita rasa bawang tak adalah busuk kan, sedap je. Tak bau pun bawang kan. Tapi Nabi sebut bawang, basal, kurrath dan seumpamanya ulama qiyas. Apatah lagi zaman sekarang rokok. Kalau dah bawang pun Nabi tak bagi hadir Jumaat. Ada hadir ke masjid rokok. Ini antara maghrib isyak dia duduk luar meripik isap rokok. Orang masjid. Lepas tu isyak masuk balik. Eloklah panggil. Semua perbuatan yang menyebabkan orang tak berapa selesa, Islam tak bagi. Gosok gigi. Bangkit tidur, gosok gigi. Jangan menyakiti malaikat. Malaikat pun tersiksa. Malaikat pun tersiksa. Sebab malaikat mengambil bacaan daripada mulut kita. So, bila tak gosok gigi, maka malaikat pun, Allah, tengik dia bau. Malaikat pun tak suka orang yang mulut bau busuk. Mulut busuk, badan busuk, apa saja. Pakaian busuk, stokin busuk. Semualah. Durian. Petai. Kiaslah semua benda yang berbau. Istihbab al-ghusl lil-jum'ati wa قال ابن عبد البر أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض. Ini kata Ibn Abdul Bar, telah ijma' para ulama muslimin tak wajib mandi Jumaat. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Kerana hadis lain Nabi kata wa man ightasala, siapa yang mandi maka al ghuslu afdal. Mandi lagi afdal. Mandi lagi afdal. Mandi Jumaat bukan mandi disebabkan hari Jumaat ya. Mandi Jumaat bukan sebab mandi sebab hari Jumaat. Kita pun musafir. Kita tak wajib Jumaat. Kita pun musafir berjalan. Oh, hari ni Jumaat, mandi Jumaat lah. Mandi sunat Jumaat. Tak, mana ada mandi hari Jumaat, tak ada. Mandi hari Isnin, tak ada. Mandi hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, tak ada. Mandi Jumaat ni maksudnya mandi untuk menghadiri salat Jumaat. Siapa yang tak hadir salat Jumaat, tak payahlah mandi. Perempuan, contohlah, dia nak salat Zuhur, dia pun faham mandi hari Jumaat sunat, dia pun mandilah hari Jumaat, tak payah. Melainkan perempuan nak hadir salat Jumaat kat masjid, mandilah. So perempuan yang nak hadir salat Jumaat dekat masjid kena mandi macam lelaki. Kalau dia tak hadir, tak wajib mandi ataupun tak payah mandilah, salat je lah Zuhur, ambil wuduk, selesai masalah. Hak ni kalau nak berhimpun ramai, maka mandi. Walaysa syartan ijma'an, dan bukanlah syarat secara ijma'. Wa aujabahu asy-syekh ala man lahu 'irq aw rih. Tinggal lagi sebahagian para ulama mewajibkan kalau ada bau, wajib mandi. Istihbab
Syaghala waqt intizar al-khatib bis-salah. Berikutnya, hadis tu kata mula mandi. Lepas mandi datang Jumaat. Kemudian salat ma quddiralah, iaitu salatlah sementara menunggu khatib naik mimbar. Wa taqaddama anna hadhihi laysa sunnatun ratibah lil jumu'ah, dan telah kita bahaskan ini bukan sunat ratibah untuk Jumaat ya. Tetapi dia sunat mutlak. Berikutnya dia diam. Khatib naik assalamualaikum azan, maka dia diam. Itu diam wajib apabila mendengar khutbah. Siapa bercakap faqad laghaut. Siapa buat benda lain faqad laghaut. Siapa main batu faqad laghaut. Siapa main handphone faqad laghaut. Siapa kata oi diam faqad laghaut, maka kena diam. Berikutnya, fadlu hadzal amal alladhi yusabbibu ghufran adh-dhunub wa takfiru as-sayyi'at, iaitu fadilat dia buat semua tadi tu baru dapat keampunan Allah Ta'ala. Maksudnya, siapa tak mandi, datang Jumaat, apa pun tak buat, sembang, tengok handphone. Sampai khatib naik, bercakap lagi. Ataupun dia tak bercakap, dengarlah khutbah. Kemudian lepas habis, dah habis, dia tak dapatlah keistimewaan tadi tu. So, keistimewaan tadi tu adalah orang yang mandi. Datang Jumaat, dengar, diam. Lepas tu salat bersama imam. Lepas tu, baru dapatlah. Ghufira lahu, iaitu diampunkan baginya. Walaupun demikian, sebagai para ulama kata, berdasarkan hadis yang lain, hadis yang lebih umum, diampunkan antara Jumaat dengan Jumaat. Sebagai kata masuk jugalah. Wallahu a'lam. Habis. Ada apa nak tanya? Berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang hari Jumaat. Faqal fihi sa'atun, padanya ada satu jam. Sa'atun, ada satu saat, ada satu jam, ada satu waktu, ada satu ketika boleh berlaku. Kalau dekat sa'atun, orang faham sa'atun tu 1 jam lah 60 minit. Adakah dia 60 minit sejam je? Atau dia nak bagi tahu ada waktu pada hari Jumaat? Wallahualam, sebagai ulama tafsir kata ikut kepahaman yang orang faham lah. Lebih kurang tempohnya itu sejam. Apa maksud dia nak bagi tahu sejam? Sejam tak lama lah akan datang. Yuqalliluha. La yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli. Tidak bertepatan seorang hamba muslim dan dia berdiri salat, yas'alullah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla syai'an, sesuatu, illa a'tahu iyyah, malaikat Allah akan bagi kepadanya apa yang dimohon, apa yang diminta. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, Nabi mengisyaratkan berkata waktu tu sikit saja. Yuqalliluha, iaitu waktu tu tak lama. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, wahya sa'atun khafifatun, iaitu dia suatu tempoh yang begitu cepat, tempoh yang begitu tak lama. Maksudnya depends lah, sejam ke ataupun kurang sejam ke, ataupun sejam tu pun kira tak lama lah nak bagi tahu daripada 24 jam kan. Satu hari atau siang harinya 12 jam, malam hari 12 jam, itu dikira lama lah. Tapi ini no.
Waktu dia sikit je. Tak lama. Maksudnya kena rebut dan kena pulun lah, kata orang. Hadis yang berikutnya lebih kurang bab yang sama. Wa an Abi Burdah an abihi radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqda as-salah. Daripada Abu Burdah, daripada bapa dia radhiyallahu an, itu Amir ibn Abdullah Al-Qais, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hiya, apa maksud hiya tu? Hiya tu maksudnya sa'atun tadi tu. Time yang sikit itu adalah ma baina an yajlis al-imam, antara imam duduk atas mimbar, an yajlis al-imam ila an tuqda salah, sehingga waktu salat habis. Ila an tuqda as-salah. Hadis Muslim. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. Al-Imam Ad-Daraqutni mentarjihkan ia daripada perkataan Abu Burdah. Abu Burdah yang cakap, bukan Nabi. Abu Burdah yang kata, an yajlis al-imam ila an tuqda salah. Antara tempoh imam naik duduk atas mimbar sehingga habis sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang Jumaat lah. Wa fi hadis Abdullah bin Salam, dan dalam hadis Abdullah bin Salam, iaitu hadis Abdullah bin Salam ni pendeta Yahudi yang masuk Islam tu lah, Abdullah bin Salam. Inda Ibn Majah, dalam Ibn Majah, wa an Jabir, daripada Jabir, inda Abi Daud, dalam hadis Abi Daud, wa Nasai, dan hadis Nasai, annaha ma baina salatil asri wa ghurubi syamsi. Dalam hadis ni pula dia kata, itu hadis Abdullah bin Salam kata, lepas asar sehingga antara lepas asar wa ghurubi syams, antara lepas asar dan matahari terbenam. Antara lepas asar dan sehingga matahari terbenam. Matahari terbenam maksudnya masuk maghrib. Waktu tu, time tu je, antara tu. Wa qad ikhtalafa fiha ala aksari min 40 qawlan. Maka ulama telah berkhilaf lebih 40 pandangan dalam masalah ini, yang mana satu yang tempoh time mustajab tu. Al-Hafiz Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari 43 pandangan. Ada 43 pandangan. Dalam Al-Maghrabi, dalam Badrut Tamam. Badrut Tamam ni satu lagi kitab yang mensyarahkan Bulughul Maram. Al-Maghrabi dia senaraikan 43 tu. Dia senaraikan 43, 1, 2 sampai nombor 43. Iaitu time yang ulama beza pandangan ni, mana time yang mustajab doa. Min fadaili yaumil jumu'ah anna fiha sa'atun syarifah. Maka hadis ni nak bagi tahu adalah kelebihan hari Jumaat lah. Hak ni tak ada dalam hari yang lain. Tak ada dalam hari lain. Dia ada dalam hari Jumaat je. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, maka time yang sa'atun, yang time yang sedikit itu adalah seumpama Lailatul Qadri pada malam-malam Ramadan. Malam Ramadan 10 malam yang akhir. 10 malam yang akhir, carilah. Hanya ada satu malam aja. Hanya ada satu malam je antara sepanjang tempoh Ramadan. Jumaat ada satu waktu je. Time, 1 jam je. Ataupun kurang lagi daripada itu yang dikatakan waktu mustajab tu. Sebagaimana kita mencari Lailatul Qadri pada malam Al-Qadar, begitu juga kena cari pada hari Jumaat, setiap hari Jumaat. Sebagai pandangan para ulama sebut, bukan setiap Jumaat. Setahun sekali je Jumaatnya ada. Tapi pandangan tu daif lah. Setiap Jumaat. Setiap Jumaat ada satu time yang mustajab doa ni. Maka itu fadilat hari Jumaat, kelebihan hari Jumaat. Sayyidul Ayyam, hari di mana yang dikatakan Sayyidul Ayyam, hari raya orang Islam, hari raya mingguan. Nafhatun min nafahatillah ta'ala yastajibu fiha ta'ala du'a'id da'i. Allah sediakan ruang ini untuk orang yang berdoa dan Allah mustajabkan doa. Tak kiralah apa saja daripada dunia pun boleh,
hak akhirat pun boleh. La yuwafiqu hazi sa'a al-fadilah abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli, dan tidaklah bertepatan kena oleh seorang muslim apabila dia berdiri salat kepada Allah, salat qa'imun yusalli, fayasalullah, dan dia memohon kepada Allah syai'an min amri din aw dunya, urusan dunia atau urusan agama, malaikat Allah bagi kepadanya malam yada'ith bi ismin aw qati'atir rahim, selain mana doa itu tidak mengandungi doa putus silaturahim ataupun doa dosa. Sama macam sepertiga akhir malam, siapa doa, ya Allah, jadikan aku bergaduh dengan dia, itu tak mustajab. Itu Allah tak bagi. Ataupun dosa. As-sa'atu al-muradatu hiya al-qit'atu min az-zaman qad tatul wa qad taqsur. Hak ni disebut tadi. As-sa'ah itu yang dimaksudkan itu boleh jadi panjang, boleh jadi pendek. Waktu yang Allah nak sediakan tu. Secara kesimpulan, ada dua lah. Secara kesimpulan disebutlah hadis ni dua. Satu adalah di antara imam naik mimbar sampai habis salat Jumaat. Pandangan yang kedua adalah lepas asar sebelum maghrib. Lepas asar sebelum maghrib. Dua. Kita buang yang 43 tu, ambil dua je. Banyak lagi lah time-time dia. Tapi yang kuatnya dua ni lah. Iaitu hadis Abi Burdah, hadis Abdullah bin Salam dan hadis Jabir. Para salaf banyak mentarjihkan lepas asar. Imam Ahmad Ibn Hanbal mentarjihkan lepas asar sebelum maghrib. Kerana hadis Abdullah bin Salam yang disebut dalam At-Tirmizi, dalam Abu Daud, dalam An-Nasai. Kata Imam Ahmad, banyaknya hadis tentang perkara itu. Iaitu lepas asar sebelum maghrib. Kata sebagai para ulama, yang paling asbat dalam bab ini adalah apa yang disebut oleh ataupun diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur. Itu hadis antara asar dan maghrib. Al-Imam Ibn Al-Qayyim mentarjihkan juga lepas asar sebelum maghrib. Ditambah lagi, Abdullah bin Salam ni Habr. Abdullah bin Salam ni ulama Yahudi. Abdullah bin Salam adalah ulama Yahudi sebelum dia masuk Islam. Satu hari dia baca, dia mentafsirkan ayat dalam surah, dalam kitab Taurat. Dia menafsirkan tentang pada hari Jumaat ada satu waktu yang mustajab doa. Dan dia kata di akhir waktu. Dan Nabi SAW mengikrarkan benda itu. Nabi mengikrarkan benda itu. Dalam hadis daripada Abi Salamah Ibn Abdurrahman, anna nasan minas sahabati ijtama'u, sebahagian daripada kalangan para sahabat mereka berhimpun bersembang. Fatadhakaru sa'atul jumu'ah, dan mereka membicarakan, bersembang tentang waktu yang mustajab hari Jumaat tu. Sumaftaraku, kemudian mereka berbeza pandangan dan sebagainya, bincang. Berikutnya last sekali, falam yakhtalifu annaha akhiru sa'atin fi yaumil jumu'ah. Berikutnya mereka tidak berselisih lagi pandangan, iaitu yang dikatakan tempoh sa'ah itu adalah akhiru sa'ah, akhir waktu pada hari Jumaat. Akhir waktu pada hari Jumaat. So hari Jumaat ni, siang tu dikira hari lah. Malam Jumaat dikira Khamis malam tu. Siangnya sampailah maghrib. Terbenamnya maghrib, habislah hari Jumaat, masuk hari Sabtu. Maka waktu yang nak kena rebut ini adalah akhiru sa'ati fi yaumil jumu'ah. Akhir waktu pada hari Jumaat. Antara lepas asar
sehingga nak maghrib, sebelum maghrib. Antara lepas asar sebelum maghrib, akhir saat akhirlah, dekat nak maghrib dah, kubail maghrib. Dekat nak maghrib. Dan dekat nak maghrib tu pula lebih kurang sejam lah. Lebih kurang sejam ataupun kurang ataupun lebih. Maghrib sekarang pukul 7. Kan 7 2 minit ataupun 7, katakan maghrib pukul 7. Dah pukul 6 ke atas tu kena rebut dah. Kan. Dah start pukul 6. Tapi kita masih still tak tahu lagi. Sebagai ulama kata tak tahu. Dia macam cari Lailatul Qadar tak? Macam cari malam al-Qadar. So lepas asar tu doa lah. Lepas asar doa lah sampai maghrib. Abdullah bin Salam tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni kata apa tadi? Hadis ni kata hadis sebelum tu. Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli. Dia berdiri dan salat. Dia berdiri dan salat dan lepas tu minta ke Allah. Kata Abdullah bin Salam, lepas asar bukan waktu solat, wahai Rasulullah. Lepas asar bukan waktu solat. So macam mana nak hadis ni kata? Iaitu dia sedang berdiri, salat dan berdoa kepada Allah. Dan itu bukan waktu solat, kata Abdullah bin Salam. Nabi kata, tak ada orang yang lepas semayangnya dan lepas habis semayang dia duduk disebabkan dia salat tadi tu, maka huwa fi salah, dan dia itu dikira dalam salat. Dan juga hadis, siapa yang menunggu salat maka dia dikira dalam salat. Kan? Siapa yang menunggu waktu salat, dia dikira dalam salat. Siapa yang habis salat dan dia duduk, dan dia duduk itu tidak dia duduk melainkan lepas dia salat tadi tu, kerana dia salat tadi tu, maka dia masih lagi dikira dalam salat. Dia masih dikira dalam salat. Sehinggalah dia bangun dan bangkitlah. Dan waktu yang disebutkan ini tadi adalah waktu yang paling arja, paling sangat-sangat diharapkan. Dan ianya cepat dan sedikit. Ianya begitu cepat habis dan begitu sikit saja time yang Allah bagi ni. Apa hikmahnya Allah menyembunyikannya? Sama sebagaimana Lailatul Qadar. Apa hikmah dia? Supaya kita merebut peluang untuk doa kepada Allah. Cari waktu ni. Kalau dia bagi tahu lah, ialah pada pukul 6. Semua orang pakai pukul 6 lah. Tapi hikmah Allah Ta'ala jadikan dia rahsia. Rahsia, tak tahu bila. Dia kata, akhiru sa'atin. Akhiru sa'ah tu, tak tahu. Pukul 6, 6.15, 6.20, 6.25, 6.30, 6.40, 6.45, 6.50, 6.55, 7. Boleh jadi. Boleh jadi 6 suku. Boleh jadi 6.30. Boleh jadi 6.20. Boleh jadi 6.45. Boleh jadi 6.50. Boleh jadi dah dekat maghrib. Wallahu a'lam. Maka, ijtahidu. Kena bersungguh-sungguh lah dalam doa. Iaitu akhir waktu Jumaat ni. Wallahu a'lamu bis-shawab. Antara hikmahnya lagi, dia sebut akhir. Maka para ulama yang mentarjihkan akhir ni, maka disebabkan oleh kerana akhir itulah memang time yang sepatutnya kita rebut lah. Apa-apa ibadat pun di akhir tu. Apa-apa pun di akhir. Maka di akhir itu adalah time yang mesti kita rebut seelok-eloknya dan sebaik-baiknya, kerana dia adalah di akhir dan sebelum habis time. Dan boleh jadi juga kenapa Allah rahsiakan, kerana time ini time orang leka. Time orang leka. Orang tak doa, orang pergi main, orang pergi macam-macam lah. Hari Jumaat pula nak balik kerja kan, jam, dia pun sibuk marah orang, jam. Tak ingat nak doa. Merebut waktu di mana orang, apa orang kata, orang apa istilahnya,
Merebut peluang di waktu orang lalai. Itu time to time yang terbaik ibadat. Beribadat pada waktu yang orang leka daripadanya. Itu adalah time yang paling bagus ibadat. Apa datang leka contoh? Lepas maghrib. Lepas maghrib Isyak. Memang tak ada awabin. Jangan solat awabin. Awabin tu duha. Bukan awabin 6 rakaat lepas maghrib. Itu bukan awabin. Tapi dia menyibukkan diri dengan salat pada lepas maghrib. Baca Quran. Time orang leka. Itu pahalanya besar sekali. So samalah dalam waktu-waktu yang lainnya. Berikutnya wa an Jabir ibnu Abdullah qala radhiyallahu anhu qala madatis sunnatu anna fi kulli 40 fasa'ida jum'atan. Ini dah kita baca hadis dhaif daripada Jabir radhiyallahu anhu, telah berlalu sunnah anna fi kulli 40, setiap 40 dan lebih itu baru ada Jumaat. Ini hadis yang diguna pakai sebahagian pandangan para ulama yang menyatakan bilangan Jumaat 40 orang. Tapi hadis ini dhaif dan telah kita sebutkan sebelum ni. Wa an Samurah ibn Jundub atau Jundab radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minin wal mu'minat fi kulli jumu'atin. Rawahu al-Bazzar bi isnadin layyin. Daripada Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minin, adalah Nabi beristighfar kepada orang-orang mukmin dan mukminat fi kulli jumu'atin, pada setiap Jumaat. Hadis rawahul Bazzar bi isnadin layyin. Isnadin layyin ada dhaif ya, ada kelemahan. Sebagai ulama menghukumkan hadis ini dhaifun jiddan. Dhaif jiddan. Berdasarkan hadis ini juga, maka para ulama mensyariatkan khatib doa kepada orang Islam, mukmin wal mukminat, sebagai mewajibkan. Kerana Nabi SAW katanya muwadhabah, senantiasa mendoakan orang mukmin dan orang mukminat fi kulli jumu'atin. Cuma hadis ini dhaif. وعن جابر بن سمرة قال رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. رواه أبو داود وأصله في مسلم. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbah, adalah waktu khutbahnya itu yaqra'u ayat, membaca ayat, beberapa ayat minal Quran, daripada Quran, yudzakkirun nas, dan mengingatkan orang ramai. Ayat itulah ayat Allah Azza wa Jalla. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim, dan telah pun lalu juga dalam bab yang sebelum ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat dalam khutbah. Maka dalam mazhab Syafi'i disyaratkan mesti membaca paling kurang satu ayat Al-Quran. Paling kurang satu ayat Al-Quran. Kalau dia naik khutbah, dia baca surah Qaf, macam Nabi buat. Boleh tak? Boleh. Kalau dia naik mimbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, disyarah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh juga. Tak kira lah. Boleh belaka. Baca ayat, ingatkan orang tentang ayat Quran. Dan itulah khutbah. Itu mengingatkan tentang ayat Allah, mengingatkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berniaga emas. Ada yang nak tanya? Sikit lagi nak habis dah. Wa an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية الطارق المذكور عن أبي موسى. dari Tariq bin Shihab, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال الجمعة حق واجب. Jumaat itu adalah wajib, hak yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim fi jama'atin, dalam jamaah, illa arba'ah, melainkan 4 golongan. 1, mamluk, hamba. Mamluk tak wajib Jumaat. Yang kedua, wa mra'atun, perempuan, tak wajib Jumaat.
Wasabiyun, kanak-kanak yang belum balik tak wajib Jumaat. Wa maridun, orang sakit. So orang sakit tak wajib Jumaat. Rawahu Abu Daud qala lam yasma' Tariq min an-Nabi wa akhraj al-Hakim min riwayat Tariq al-Mazkur an Abi Musa. Hadisnya sahih. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على مسافر جمعة. Daripada Ibnu Umar kata Rasulullah SAW, ليس على مسافر, tidak ada wajib atas orang musafir Jumaat. Hadis Tabrani dalam Awsat dengan sanad yang dhaif. Hadis ni dhaif, tetapi hadis ni dikuatkan dengan syawahid. Hadis ni dikuatkan dengan syawahid, maksudnya hadis-hadis lain yang datang dari sahabat lain. Syawahid adalah hadis yang datang daripada jalan sahabat lain, bukan daripada Ibnu Umar. So dipanggil syawahid. Mutaba'at, al-mutaba'ah, hadis juga yang menyokong tapi bawah. Syawahid di peringkat sahabat, mutaba'ah, tabi' bawah sahabat, dipanggil mutaba'ah. Itu istilah je. Orang sakit yang macam mana? Sakit yang tak boleh pergi Jumaat lah. Bukan sakit kena tampar. Sakit kena tampar, kena pergi Jumaat juga. Sebab sakit itu tidak menyebabkan dia tak boleh pergi Jumaat. Sakit terlantar di hospital, dan sakit lah. Sakit kaki patah. Sakit tak boleh berjalan. Sakit perut cirit-birit. Tak payah pergilah. Sekejap lagi habis masjid. Perempuan tak wajib. Tapi perempuan boleh tak pergi Jumaat? Boleh. Kalau dia pergi Jumaat, dia solat 2 lah. Sama macam lelaki. Dan tak payah Zuhur. Batuk. Kalau batuk teruk tak payah pergilah. Sebab batuk akan menyebabkan jangkitan kuman. Tengoklah batuk macam mana. Kalau batuk pergi je lah. Pakai mask. COVID, jangan pergi. Sabi, budak-budak ghair mukallaf. Budak-budak ghair mukallaf. Budak-budak tak cukup umur, tak wajib lah. Tapi budak yang dah mukallaf digalakkan pergilah. Sebab nak didik. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. Hadis Abdullah ibn Mas'ud adalah Rasulullah itu إذا استوى. Apa maksud istawa? Istawa, naik atas mimbar. Istawa alal mimbar, naik atas mimbar. Duduk atas mimbar dipanggil istawa juga. Istaqbalnahu biwujuhina. Dia menghadap Nabi menghadap kepada para sahabat lah. Iyalah, takkan nak menghadap ke belakang tak? Menghadap kepada para sahabat. Hadis ni dhaif, tapi dia ada syahid pada hadis lain. Adalah tidak sunnah mimbar tu jauh atas langit sana. Sehingga orang makmum pun tak nampak khatib. Khatib pun tak nampak makmum. Dah khatib naik itu mengah khatib tu nak naik mimbar atas tu. Mengah. Tambah kalau khatib gemuk. Jenuh. Khatib tua. Mampu. Tak sunnah. Merepek. Biar hak berpada lah. Kalau nak tinggi pun tinggi pada-pada lah. Sunnah mimbar Nabi 3 anak tangga. Dan yang terakhir, wa 'anil Hakam ibn Hazm radhiyallahu anhu qala syahidna al-jumu'ata ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakki'an ala asan aw qausin. Rawahu Abu Daud. Daripada Hakam ini, kita dah sebut dah hadis ni dan bab ni. Syahidna al-jumu'ata ma'an nabi, dia menghadiri Jumaat bersama dengan Nabi.
Faqama mutawakkian ala asah. Nabi bertongkat atas asah, tongkat. Au qaus. Qaus ni busur panah tu. Nabi pegang busur panah ataupun tongkat untuk bertongkat kepadanya. Rawahu Abu Dawud. Tapi bab ni kita dah sebut dah, tidak sunnah untuk bertenggek mesti atas tongkat. Tak. Kerana tidaklah sepanjang hidup Nabi pegang tongkat. Dan tidaklah sepanjang hidup Nabi pegang pedang, pegang busur. Mungkin pada hari itu Nabi bawa tongkat. Mungkin pada hari itu Nabi bawa busur panah. Mungkin pada hari itu mungkin bawa pedang. So peganglah. Kalau dah tak ada, tak payahlah. Kalau dah patah, tak payah order baru. Kerana tidak wajib. Tidak perlu tongkat. Melainkan kalau dia perlu tongkat, dan pakailah tongkat. Wallahu a'lam. Ada pun nak tanya? Kalau salat dalam keadaan bersempit-sempit, macam mana? Ini bab lain, tak ada dalam hadis kita ni. Ada satu riwayat daripada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata, "Iza ishtadda", apabila orang banyak. "Iza ishtadda", az-zaham, apabila jam. Maksudnya apabila masjid tu penuh sangat orang, dah sampai dah tak ada ruang, maka falyasjudur rajulu, maka seorang itu sujud ala zahri akhi, maka dia sujud di atas belakang kawan dia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau dah penuh sangat, dah tak ada ruang kan, masjid sempit, dah tak ada ruang dah, dia pun belakang sekali, Allah, dah tak boleh, nak keluar pun tak boleh. Dia duduk dah di belakang tu, dia pun semayang je lah, Allahu Akbar. Saat yang kawan tu rukuk, dia rukuk lah. Kawan tu sujud, sujud atas dia. Kalau saat lagi kawan tu tolak pula, buatlah isyarat. Buatlah isyarat dengan kepala. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau tempat sempit dan jam lah kan. Wallahu a'lam. Akan datang salatul khauf, babu salatul khauf. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.